Assalamualaikum. Alhamdulillah, dengan perkenan dan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, bertemu kita dalam siri ke-37 Goal Forever hari ini. Pada siri kali ini saya akan kongsikan isu penting melibatkan perbelanjaan wang yang besar tahun ini menerusi pakej rangsangan ekonomi yang dari segi nilainya dipersetujui oleh kedua-dua belah pihak kerajaan dan juga pihak pembangkang, yang mereka berbeza cuma dari segi agihan. Untuk itu, ada 5 tajuk kecil yang akan dikupas. Yang pertamanya, rangsangan ekonomi. Yang keduanya, risiko berhutang. Yang ketiganya, produk hutang halal. Yang keempat, rakyat bayar cukai. Dan yang kelima adalah rumusan. Kita lihat kepada tajuk yang pertama, rangsangan ekonomi. Apa maksud rangsangan ekonomi? Kita dengar baru-baru ini istilah tersebut beberapa kali. Pada bulan Mac sebelum ini juga keluar di dada-dada akhbar dan juga media sosial. Rangsangan ekonomi bertujuan untuk merancangkan ekonomi oleh sektor swasta dan ia melibatkan expansionary monetary, iaitu pengembangan ataupun pertambahan mata wang. Ianya dicapai dengan memberi rakyat lebih wang. Bagi menjayakan misi besar ini, kerajaan perlu tingkatkan perbelanjaan, di mana kerajaan akan salurkan lebih wang ke dalam ekonomi berbanding wang yang keluar. Ideanya ialah apabila rakyat ada lebih banyak wang, maka mereka akan berbelanja. Dengan ini, lebih banyak wang akan masuk ke dalam kitaran ekonomi dan ekonomi pun dijangkakan akan berkembang. Bagaimana kerajaan boleh tingkatkan perbelanjaan tersebut? Mesti ada banyak wang. Daripada mana datangnya wang tersebut? Kerajaan akan kata mereka dapat wang menerusi hutang. Tengku Zafrul, Menteri Kewangan kita, menyatakan nilai pakej rangsangan ekonomi adalah 305 bilion ringgit, di mana 55 bilion ringgit adalah secara terus setakat ini. Bermaksud 55 bilion ringgit wang tunai telah dibelanjakan untuk merangsang ekonomi tahun 2020 ini. Dari mana diperolehi tidak dinyatakan, tetapi kemungkinan besarnya ialah daripada hutang baru. Bercakap tentang isu hutang ini, kita masuk kepada tajuk yang kedua, risiko berhutang. Ada dalam kalangan ahli-ahli ekonomi yang kurang senang dengan kaedah ini, iaitu berhutang untuk biayai rangsangan ekonomi. Mereka ini menyuarakan kebimbangan bahawa akan ada kesan jangka panjang yang serius. Antaranya adalah risiko berlakunya yang pertama hyperinflasi, yang kedua default oleh kerajaan, dan yang ketiga industri menjadi milik negara. Apa maksud hyperinflasi ataupun kesannya? Hyperinflasi telah berlaku di beberapa negara dunia dan masih dan sedang berlaku hari ini. Paparan adalah senarai panjang negara-negara dunia yang telah dilanda hyperinflasi. Adakah Malaysia bakal terjebak? Kita tentunya harap tidak terjadi demikian. Tapi kita sebenarnya sama ada disedari atau tidak sedang membuka laluan ke arah tersebut. Dan yang keduanya adalah default oleh kerajaan. Maksudnya kerajaan juga terdedah kepada default ataupun gagal membayar hutang. Hutang lapuk. Kerana menerusi deficit spending, kerajaan perlu tambah hutang. Faedah hutang yang kerajaan bayar setakat ini adalah 28 bilion ringgit setahun. Ini untuk bayar faedah kepada hutang, bukan prinsipal. Kerajaan tidak harusnya, yang ketiganya, industri menjadi milik negara. Dalam hal ini, kerajaan tidak seharusnya buat bisnes. Kerajaan sediakan peraturan. Itu adalah tugas-tugas kerajaan. Menyediakan peraturan, menyediakan persekitaran yang baik agar bisnes dapat berjalan. Artikel ini merumuskan senario di Amerika Syarikat
semasa pentadbiran Obama apabila kerajaan Amerika buat bisnes. Contohnya, walaupun tidak sepenuhnya dalam sektor kesihatan, permotoran dan perbankan, kesannya sangat dahsyat, sangat teruk. Itu apa yang berlaku di Amerika Syarikat. Di samping itu, berlaku konflik of interest boleh timbul jika kerajaan juga buat bisnes. Bagaimana pula kita di Malaysia? Tajuk yang ketiga, produk hutang halal. Artikel ini ditulis oleh seorang Profesor Muhammad Nazari Ismail, seorang pensyarah di Universiti Malaya dalam bidang ekonomi. Beliau menyuarakan kebimbangan berkaitan hutang negara dalam keadaan di mana hutang sedia ada telah pun tinggi. Beliau ada memberi contoh-contoh seperti di Amerika Syarikat, Britain dan lain-lain negara di mana hutang mereka telah menggunung, di mana ramai juga berpandangan bahawa mereka tidak akan mampu bayar balik hutang-hutang tersebut. Beliau, Profesor Muhammad Nazari, mensasarkan bahawa bayaran faedah hutang negara boleh naik daripada 28 bilion ringgit kepada 40 bilion ringgit setahun. Sekali lagi, ini adalah bayaran faedah kepada hutang, bukan prinsipal. Beliau, Profesor Nazari, tegaskan bahawa beban hutang tidak berakhir selepas pandemik COVID-19 tamat, di mana rakyat akan turut menanggungnya. Beliau turut menegur amalan berhutang oleh pihak kerajaan, oleh pihak rakyat dan juga oleh sektor korporat. Beliau turut membidas sebahagian agamawan yang mereka ini juga pakar dalam ekonomi yang memperkenalkan produk hutang halal. Ada pula produk hutang yang halal yang bagi beliau, Profesor Nazari, hutang memberi kesan buruk jauh lebih besar daripada kesan kebaikan. Akhirnya rakyat dan generasi masa depan yang sengsara. Tajuk yang keempat, rakyat bayar cukai. Paparan ini bertajuk Perluas Asas Pendapatan Kerajaan, memetik Tengku Zafrul, Menteri Kewangan, yang menyuarakan langkah kerajaan untuk mengkaji skop cukai. Ini kerana cukai adalah sumber utama bagi pihak kerajaan. Apabila pengilang contohnya dikenakan cukai, mereka akan turunkan perbelanjaan tersebut sebagai kos bagi menghasilkan produk yang akhirnya akan ditanggung oleh pengguna, rakyat. Rakyat yang telah pun dikenakan cukai pendapatan. Kita dapat pendapatan, kita bayar cukai, wang lebihan selepas dikenakan cukai tersebut, apabila kita pergi untuk mendapatkan sesuatu produk, dikenakan cukai lagi. So, cukai yang berganda ataupun bertindih. Ditambah dengan cukai oleh kerajaan tempatan. Ya, di mana paparan ini menunjukkan gigihnya ahli politik selepas menang pilihan raya. Mereka mengenal pasti di mana lagi rakyat boleh membantu. Ada quote and quote di situ. Itulah kitarannya, di mana rakyat dikenakan pelbagai cukai. Agak-agak dengan pertambahan luar biasa hutang negara, hutang kerajaan atas alasan menangani pandemik COVID-19, siapa yang akan bayar atau tanggung kesemua kos tersebut? InsyaAllah kita sampai kepada rumusan. Ramai yang berpandangan bahawa tak apa berhutang sekarang, nanti bila ekonomi pulih, kita akan bayar. Saya terima kenyataan yang nampak begitu yakin ini. Tapi, hakikatnya kita sudah menambah hutang berturut-turut selama 22 tahun. Walaupun bukan semasa ekonomi gawat. Maksudnya, semasa ekonomi baik juga, kerajaan buat pinjaman. Pandangan saya ialah sepatutnya ketika itu kerajaan berjimat dan menyimpan. Saat kesempatan itu sudah berlalu. Sudah jadi trend sekarang ini buat pinjaman. Dalam media sosial, ramai yang menyokong. Mereka membawa hujah
semua negara-negara dunia buat pinjaman, negara maju dan sebagainya juga buat pinjaman. Singapura, negara-negara Eropah, Amerika Syarikat, Britain. Hujah ini saya akui, saya tewas. InsyaAllah, jumpa lagi kita di sesi perkongsian yang akan datang dalam siri Gold Forever ini. Nantikan sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.